melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Terima kasih pengacara majlis yang berbahagia, guru besar, guru penolong kanan serta guru-guru yang lain, para hakim yang arif lagi bijaksana, para penjaga masa yang arif tentang masanya, serta hadirin hadirat yang dikasihi Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pembuka bicara. Berdirinya saya di sini pada pagi yang mulia ini adalah untuk membicarakan tentang hegemoni Barat dan cabaran survival Malaysia. Apakah maksud hegemoni? Istilah hegemoni berasal daripada istilah Yunani iaitu hegistai. Ia bermaksud pengaruh atau dominasi sesebuah negara terhadap negara yang lain dengan menggubal undang-undang bagi mengelakkan struktur penjajahan terhadap rakyat pribumi. Rosengarten 1992 berpendapat hegemoni dikaitkan dengan hubungan antara kelas-kelas masyarakat tertentu iaitu kelas yang lebih dominan akan memonopoli kelas lain dari segi ekonomi, budaya dan moral. Terdapat 3 faktor hegemoni iaitu PES, politik, ekonomi dan sosial. Baiklah, di sini adalah peta dunia yang menggambarkan Eropah dan juga Asia Tenggara. Mari kita lihat Eropah adalah di mana di benua Eropah terdapat negara seperti Britain, Perancis, Spanyol, Portugal, Belanda dan sebagainya. Manakala di Asia Tenggara pula, kita mempunyai negara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Vietnam dan sebagainya. Jadi di sini adalah telah berlaku hegemoni Barat iaitu dari Eropah ke atas tanah jajahan yang dikenali sebagai Asia Tenggara. Terdapat 3 faktor tadi, PES. Yang pertama, politik. Mengapa kuasa-kuasa Barat telah menjajah negara-negara lain? Yang pertama adalah kerana untuk meluaskan empire. Negara Barat seperti Britain, Perancis, Spanyol, Belanda dan Portugal telah menjajah negara lain demi perluasan kuasa dan ingin nampak gah di mata dunia. Umum mengetahui bahawa sejak zaman Melaka, Empire Kesultanan Melayu Melaka lagi, Portugal telah pun menjajah Melaka. Dan pada ketika itu, Portugal dan Sepanyol sebenarnya bersaing untuk menjadi kuasa pelayaran di dunia dan akhirnya dibenangi oleh Portugal dan mereka telah dahulu sampai ke Melaka, sebelum itu di India dan singgah di Melaka. Justru itu, apabila Portugal telah berjaya, maka Sepanyol juga berasa iri hati dan turut menjadi kuasa besar dan telah menjajah negara Filipina. Dan diikuti dengan negara-negara lain yang kita tahu pada abad seterusnya iaitu Britain telah menjajah tanah Melayu sendiri, Belanda telah menjajah Indonesia dan kuasa-kuasa lain juga turut meluaskan kuasa mereka di Asia Tenggara kerana mereka lihat kuasa-kuasa lain telah berjaya dan mereka akan mencuba juga. Yang kedua, slogan beban orang putih. Mereka, orang Barat, berpendapat bahawa mereka bertanggungjawab untuk memimpin orang Timur ke arah kehidupan yang lebih bertamadun. Tetapi mereka salah kerana ketika Portugis sampai di Melaka ketika itu sudah mempunyai istana, sultan, pembesar dan sebagainya. Jadi tiada sebenarnya istilah bertamadun. Mereka cuma saja menggunakan beban orang putih sebagai satu slogan untuk menunjukkan bahawa tidak salah untuk mereka menjajah ataupun mengkolonialisasikan sesebuah negara yang baru.
Dan yang paling terkini iaitu kuasa barat telah menjadi kuasa veto dan mempunyai kecanggihan senjata yang moden iaitu nuklear. Seperti yang kita tahu, kuasa barat menjadi polis dunia dan berkuasa dalam segala percaturan di dunia serta memiliki kecanggihan senjata nuklear. Dan kita tahu bahawa NATO sangat berkuasa dalam barat dan mereka telah menjadi ketua untuk segala apa yang berlaku di dunia, mereka adalah ketua. Jadi NATO juga tidak boleh buat apa-apa dengan dalam perang Israel dan juga Palestin. Mereka tidak berkata apa-apa. Seterusnya, faktor ekonomi yang kedua, mengeksploitasi bahan mentah. Jadi, setelah British menjajah tanah Melayu, mereka mengeksploitasi segala bahan mentah yang ada di tanah Melayu seperti biji timah di Perak, biji timah, getah dan sebagainya. Hasil-hasil bumi dari tanah jajahan sendiri, tanah jajahan itu telah dihantar ke tanah sendiri iaitu Britain, dan mereka pada ketika itu telah membuat satu perindustrian dan industri revolusi juga terjadi di Britain, di mana mereka memerlukan biji timah untuk membuat makanan dalam tin dan sebagainya. Ketika itu pada abad ke-18 di Leeds, United Kingdom, mereka mempunyai kilang-kilang yang besar dan telah dinyatakan dalam sejarah. Yang kedua, mencari pasaran barangan. Setelah mereka mendapat bahan mentah dari tanah jajahan, mereka mula mencipta produk dan akhirnya mencari tanah ataupun tempat untuk memasarkan barangan tersebut. Dan siapa yang menjadi mangsa? Tentulah tanah jajahan menjadi mangsa. Dan mereka dijadikan tanah jajahan tempat pemasaran barang yang dikuasai oleh kapitalis. Seperti di tanah Melayu sendiri, barang-barangan diimport dari Britain telah sampai ke tempat kita dan akhirnya kita menjadi pengguna. Akan tetapi pada zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir telah berlaku satu orang kata slogan ataupun BBL, Buy British Last. Dan sekarang kempen tersebut telah ditukar kepada BMF, Buy Muslim First. Dan yang ketiga, kuasa barat telah menjadi sumber keuangan dunia seperti International Monetary Fund, IMF, World Bank di Switzerland dan juga World Trade Organization, WTO. Ini menunjukkan bahawa kuasa barat ingin menguasai ekonomi dunia dan jika ada negara-negara yang kesempitan wang, mereka akan meminjam daripada sumber keuangan dunia. Tetapi pada satu masa dahulu terdapat berlakunya krisis ekonomi 1997 atas kebijaksanaan Menteri Keuangan Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah menahan Malaysia daripada meminjam sejumlah dana daripada IMF. Pada ketika itu Tun Dr. Mahathir tiada di Malaysia dan ia merupakan keputusan yang bijak dibuat kerana kita tidak perlu membayar hutang kepada International Monetary Fund. Yang ketiga, faktor sosial. Terdapat banyak pengaruh budaya barat yang telah lama meresap ke dalam hati orang dijajah. Seperti budaya muzik, makanan, fashion dan sebagainya. Dan yang kedua, yang terkini adalah hubungan terlarang yang membara di barat telah pun sampai kepada orang-orang Asia iaitu LGBTQ yang sangat normal pada budaya barat tetapi tidak pada budaya kita kerana negara kita Malaysia majoritinya adalah orang Islam dan kita tidak menerima budaya tersebut kerana berlanggar dengan syariat Islam. Tetapi di Belanda LGBTQ adalah halal ataupun adalah diterima undang-undang dan mereka tiada masalah untuk mengamalkan LGBTQ, perkahwinan sejenis, perkahwinan terlarang ataupun hubungan terlarang yang tersebut. Kerana di negara itu mereka adalah normal dan bukan di negara kita. Dan seterusnya, budaya hedonism, iaitu budaya yang cintakan kepada keseronokan dunia dalam kalangan barat telah pun tersebar di Malaysia. Jadi budaya ini adalah budaya barat di mana barat mereka mengamalkan secularism di mana mereka menjauhkan atau memisahkan agama daripada kehidupan, agama daripada politik, semua dipisahkan. Jadi mereka amat mencintai dunia, keseronokan
asyik berhibur dan sebagainya. Dan ini adalah tidak kena dengan perspektif masyarakat kita iaitu orang Islam di Malaysia. Jadi, cabaran survival Malaysia, Malaysia berdepan cabaran survival akibat penyebaran ideologi barat terutamanya dalam aspek politik dan ekonomi. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam aspek politik, Malaysia termasuk dalam negara-negara non-aligned movement iaitu negara-negara berkecuali. Tetapi yang terkini, Malaysia juga menyatakan bantahan sekeras-kerasnya terhadap isu Israel dan Palestin oleh Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim di pertubuhan ataupun di persidangan antarabangsa. Dan dari segi aspek politik juga, Malaysia berdepan dengan kita tidak boleh menyuarakan negara-negara ketiga iaitu negara-negara yang telah dijajah kebiasaannya tidak mampu untuk menyuarakan pendapat mereka di persidangan antarabangsa. Negara-negara seperti negara kita Malaysia, negara kita adalah kecil, kekuatan tentera juga tidak sebesar China ataupun Amerika Syarikat. Jadi kita memilih untuk berdiam diri supaya kita takkan terlibat dengan apa-apa konflik bersama negara yang lain. Dan dari segi ekonomi pula, cabaran yang dihadapi oleh Malaysia iaitu terpaksa berdepan dengan kejatuhan mata wang. Umum mengetahui bahawa setelah peperangan tercetus, maka terjadinya kejatuhan mata wang di dunia. Dan mata wang kita sebenarnya dipengaruhi oleh mata wang dolar Amerika Syarikat. Dan tetapi dengan kebijaksanaan Malaysia juga kita membuat hubungan diplomatik iaitu hubungan ekonomi dengan China. Jadi sedikit sebanyak kita tidaklah terlalu terpengaruh ataupun terlalu dicabar oleh kejatuhan mata wang dolar. Ini telah dimaklumkan ataupun telah diterangkan oleh pensyarah saya sendiri Dr. Ahmad Jamal Amin bin Yang. Dan kejatuhan mata wang ini sebenarnya sangat menakutkan di Malaysia, menakutkan dan merisaukan ahli-ahli ekonomi. Tetapi inilah cabaran yang perlu dihadapi oleh Malaysia sebab kita menggunakan atau dipengaruhi oleh budaya barat sejak sekian lama, sejak dari zaman penjajahan lagi. Jadi kita memang akan terbeban dengan kejatuhan mata wang ini. Tetapi pemimpin Malaysia juga akan pastinya mempunyai solusi yang terbaik. Dan seterusnya, Malaysia turut berdepan cabaran survival akibat penyebaran ideologi barat terutamanya dalam aspek sosial budaya. Anak-anak muda dipengaruhi oleh beberapa budaya yang datang dari barat seperti budaya muzik, budaya pemakanan, budaya fashion dan budaya kehidupan yang melanggar syariat Islam seperti isu LGBTQ. Jadi marilah kita saksikan antara budaya muzik oleh barat iaitu orkestra, muzik punk, disco, jazz, pop rock dan sebagainya. Muzik ini telah datang daripada barat dan sebenarnya Amerika Syarikat mempunyai pencapaian tertinggi dalam muzik kerana muzik mereka telah dieksport ke luar negara dan diterima oleh banyak negara-negara ketiga, muzik-muzik daripada Amerika Syarikat. Dan budaya pemakanan pula, seperti yang kita ketahui, orang-orang Malaysia sendiri telah lama dipengaruhi oleh makanan fast food ataupun makanan ringan seperti McDonald's, KFC, Burger King, Subway, Domino's Pizza, Pizza Hut, air Coca-Cola, burgers dan sebagainya. Dan tetapi kini kerana kita telah mempunyai boykot ataupun kita telah mengalami fasa-fasa boykot barangan barat termasuk Israel. Jadi sekarang ni ekonomi untuk Starbucks dan sebagainya telah mendudum teruk dan kita teruskanlah untuk usaha memboykot demi saudara Islam di Palestin. Dan yang terakhir, budaya fashion seperti punk, pakaian sebegitu, jenama-jenama terkenal dari barat seperti Adidas, Puma, LV, Carlo Rino, GAP. GAP ini adalah ataupun Gap adalah menyokong kepada isu LGBTQ dan kita pun sebenarnya tak mengetahui GAP ni sangat famous, rupanya dia menyokong LGBTQ.
Jadi ini adalah cabaran untuk kita di Malaysia. Kita haruslah bijak memilih fashion, memilih makanan dan juga memilih muzik yang sesuai dengan kita, dan supaya kita tidak terpengaruh dengan budaya barat dan kita melupakan budaya tempatan sendiri. Jadi itu sahaja dari saya. Okay, tadi saya telah menerangkan tentang hegemoni barat dan juga cabaran survival di Malaysia. Sehingga berjumpa lagi. Oleh itu saya menyusun 10 jari memohon maaf jika ada terkasar bahasa dan tersilap bicara. Dan itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.